Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parlimen sudah bubar. Pilihan raya yang ke-15 akan diadakan di dalam masa 1 bulan ini. Sekira Pakatan Harapan menang pilihan raya ini, Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana itu, saya tak boleh sokong Pakatan Harapan. Sekira Perikatan Nasional menang, maka Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri. Itu mungkin 50-50 lah, saya boleh terima lah. Tapi sekira Barisan Nasional menang, siapa Perdana Menteri? Mereka kata Ismail Sabri Yaakob poster boy. Tapi ada yang cakap Ismail Sabri Yaakob ni poster boy hanya tipu helah. Untuk nak tipu pengundi supaya pengundi menyokong UMNO Barisan Nasional, tapi selepas pilihan raya Ismail Sabri akan diketepikan. Sama mereka kata sama macam yang di Johor baru ni. Kalau begitu, kalau Ismail Sabri Yaakob ni cuma satu taktik tipu helah dan akan diketepikan selepas pilihan raya nanti, sekira UMNO menang, siapa Perdana Menteri? Kita nak tahu. Ahmad Zahid Hamidi ke? Tok Mat ke? Hishamuddin Tun Hussein ke? Siapa akan jadi Perdana Menteri? Sebab ini penting. Kita baru menjalani satu nightmare, satu mimpi ngeri. 22 bulan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, dan dalam hanya 22 bulan rosak Malaysia. 22 bulan saja, tak sampai 2 tahun. Semasa Mahathir Perdana Menteri 22 tahun, banyak dia buat rosak. Hari ini ada artikel keluar mengatakan kerosakan yang dibuat oleh Mahathir ni akan mengambil masa berpuluh tahun untuk perbaiki. It's gonna take years to repair the damage done by Mahathir. Ambil satu contoh. Yang dia punya 100 bilion fail project, Highcom dia lah, nak buat kapal lah, nak buat motorcar lah, nak buat macam-macam. Itu tak payah ambil kira. Itu isu ekonomi. Isu ekonomi memanglah banyak kerosakan Mahathir buat, pembaziran sampai 100 bilion, 200 bilion duit rakyat. Kita ambil dia punya satu dasar gila. Dasar pandang ke timur. Look East policy. Mahathir nak suruh rakyat Malaysia ni mengikut contoh Jepun. We must become like Japanese. Population kita pun Mahathir nak suruh biar rakyat Malaysia seramai 70 juta, 70 million. Sama macam Jepun. Sebab Jepun maju ni sebab dia ada 70 juta rakyat, kita semasa tu hanya 20 juta rakyat, lebih sikit. Jadi 20 juta rakyat ni tidak cukup besar untuk nak menyokong ekonomi macam di Jepun tu. So dia suruh setiap keluarga beranak sampai 5-6. The problem is lagi ramai anak, lagi ramai kemiskinan di Malaysia ni. Bukan lagi maju. And dia kata kita kena ikut contoh Jepun. Orang rakyat Malaysia ni, terutama sekali orang Melayu, kena jadi macam orang Jepun. Dia rasa kalau kita mengambil nilai-nilai Jepun, Japanese values, maka Malaysia akan maju. Kalau orang rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu dan orang Islam, kalau kita ambil Islamic values, maka Malaysia akan mundur. Malaysia akan ketinggalan di belakang. Islamic values ni is outdated policy. Satu policy yang tidak akan majukan negara. Hanya Japanese values sahaja yang boleh diguna pakai untuk Malaysia maju. Jepun tu, dia memerintah Malaysia 4 tahun dulu. 41 hingga 45. Hanya mungkin tak sampai 5% rakyat Malaysia masih ingat. Lagi 95% rakyat Malaysia ni, mereka lahir selepas perang. Termasuk saya. Saya lahir 5 tahun selepas perang.
Jadi saya tidak experience lah pemerintahan Jepun. Tapi ramai orang tua yang saya duk cerita, 30-40 tahun dulu saya interview orang yang masih hidup lah masa zaman Jepun. Mereka cerita teruk, zalim. Jepun ni, dia buat orang bukan Jepun ni teruk pada binatang. Lembu, kambing pun kita tak layan macam orang Jepun layan manusia. Tapi orang Jepun ni, kalau sama-sama dia, sikit punya hormat, sikit punya tunduk bau. Jepun punya value sama-sama dia memanglah fantastic. Tapi kalau kita bukan Jepun, dia layan kita ni teruk pada binatang lagi. Zalim. Itu Japanese values. Japanese values, if you're not Japanese, you are second class. Manusia kelas kedua. Kalau nak suruh orang Melayu misalan, mengambil contoh Jepun, maknanya adopt Japanese value, boleh. Tapi panggil kita racist pula nanti. Malays are racist konon. Tapi nak suruh kita ikut contoh Jepun. Ini Mahathir punya dasar. Ini Mahathir punya cita-cita. So we become like Japanese, can? We can adopt Japanese values, can? Tapi orang bukan Melayu akan dianggap sebagai manusia kelas kedua. Second class citizen. Mana kita boleh bagi orang bukan Melayu ni power sharing. Kongsi memerintah negara, tak boleh. Melayu saja memerintah Malaysia, orang bukan Melayu duduk diam. Kalau tak suka, keluar. Get out. Leave the country. Go back to your own country. Itulah kalau kita nak jadi macam Jepun. Di Jepun tu, boleh ke orang Melayu, orang Cina, orang India, boleh ke mereka share power? Power sharing? Tak boleh. Japan only for Japanese. Non-Japanese, duduk diam. Non-Japanese, second class. Kalau you tak suka, you nak human right lah, civil liberties lah, demokrasi lah. Kalau itu you nak, you keluar. Get out of Japan, go to another country. They only civil rights, human rights, civil liberties, demokrasi untuk Jepun saja. Non-Japanese, you leave. So kalau nak suruh orang Melayu, terutama sekali, atau orang Malaysia, menjadi macam Jepun, mencontohi Jepun, yes, itu dasar Mahathir, Look East policy, dasar pandang ke timur. Tapi apabila orang Melayu bercakap ketuanan Melayu, pemerintahan Malaysia ni untuk Melayu, mereka kata kita racist. Tapi memanglah Jepun racist. Jepun ni, dia pandang orang luar, orang bukan Jepun, dia pandang rendah. So you want us to follow Japanese, Look East policy, pandang dasar pandang ke timur, can? Dan ketuanan Melayu, iaitu Malaysia for Malays, macam di Jepun. So this is the problem. Mahathir ni, dia confused. Yang sebenar, dia tak tahu apa dia nak. Dia cakap ini, dia buat itu, tapi yang dia buat ni merosakkan negara. Merosakkan pemikiran rakyat Malaysia. Dan terutama sekali merosakkan pemikiran orang Melayu dan orang Islam. Islamic values, no good. Tolak. Jadi sekarang ni orang Melayu ni, dia tak ada Islamic values. Sebab kita diajar oleh Mahathir 22 tahun, Mahathir ajar orang Melayu, to get rich is glorious. Ini Deng Xiaoping dari negara China punya policy, to get rich is glorious. Never mind black cat or white cat, as long as the cat catches a mouse. Ini dasar Deng Xiaoping, dasar komunis China, yang hari ini kerajaan komunis China, tapi ekonomi dia, ekonomi kapitalis yang terbesar dalam dunia. Besar pada Amerika lagi dah sekarang. So we become like China. China, political system, communist, economic system, capitalist. To get rich is glorious. Itu dasar dia. So kita nak ikut macam mereka. So this is the problem.
bila kita tak tahu apa kita nak, dasar kita ni rojak, maka rakyat Malaysia hari ni, terutama sekali orang Melayu, rosak. Our values is not Islamic values. Our values is nak cepat kaya. And this is the problem with Malaysia. Sebab tu rasuah tinggi, salah guna kuasa teruk. Inilah Mahathir punya tu 22 tahun semenjak 81 sampai sekarang. 81 sampai sekarang sudah 41 tahun. Rakyat Malaysia telah dididik dengan tidak betul dan pemikiran rakyat Malaysia ni rosak. So it's very important siapa jadi Perdana Menteri. Jangan kita kisah parti mana. Barisan ke, Perikatan ke, Pakatan ke, PAS ke, UMNO ke, Bersatu ke, it does not matter. What matters is the leadership. Kalau leadership tu tak betul dan Perdana Menteri yang akan memerintah ni tak betul, maka Malaysia akan rosak. Macam sekarang, sudah rosak dan tak sempat diperbaiki, barulah kerajaan ataupun kerajaan Ismail Sabri Yaakob barulah nak bertindak sikit, dah kerajaan jatuh. Parlimen dibubar. Dan kita tak tahu selepas ini siapa akan memerintah Malaysia, parti mana, dan siapa akan memimpin Malaysia, Perdana Menteri mana. Jadi kita kena fikir betul-betul sebelum kita pilih. Sebab UMNO ni sudah membuktikan mereka tidak bijak. UMNO ni tidak bijak dari segi memilih pemimpin. Dan selama 22 tahun, mereka kekalkan Mahathir, mereka simpan Mahathir. Mahathir terus jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan apabila Mahathir turun, Malaysia rosak sampai hari ini, tak boleh nak diperbaiki lagi. So we must be very careful which government we choose, very careful which Prime Minister takes over. Sebab tahun depan, ekonomi Malaysia akan teruk. Bukan ekonomi Malaysia saja, ekonomi seluruh dunia akan teruk. Dan sekiranya kita ada kambing atau lembu sebagai Perdana Menteri, maka rakyat Malaysia akan menderita. Dan penderitaan rakyat Malaysia bukan hanya untuk setahun, sebab apabila ekonomi itu runtuh dalam masa setahun, dia akan ambil masa 5 tahun untuk perbaiki. Ini saya sudah tiga kali recession semenjak tahun 70, tahun 80, tahun 90 dan tahun 2008 pun ada pun berlaku sekali lagi recession kecil. Dan dalam semua recession tersebut, dia hanya setahun untuk ekonomi runtuh, tapi 5 tahun untuk perbaiki semula ekonomi. Dan itulah masa depan rakyat Malaysia. So, choose the wrong government, choose the wrong Prime Minister, Malaysians are going to suffer for the next 5 years. Assalamualaikum. Salam sejahtera.